Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Sekurang-kurangnya 20 terbunuh dan 19 hilang selepas hujan lebat melanda Beijing dan wilayah sekitarnya hingga menenggelamkan jalan dan kawasan kejiranan dengan lumpur. Ini susulan daripada kejadian ribut doksuri yang melanda China selepas wilayah selatan Fujian pada hari Jumaat diikuti Filipina. Hujan lebat mula melanda ibu kota dan kawasan sekitarnya pada Sabtu lalu dengan hampir purata hujan sepanjang bulan Julai dialami Beijing dalam masa 40 jam sahaja. Pinggir bandar Beijing antara yang kekal teruk dilanda hujan di bandar ini sejak beberapa tahun ini. Malah kelihatan serpihan lumpur bertaburan di tebing sungai Montego, satu kawasan yang paling teruk terjejas. Seorang penduduk berkata dia tidak pernah melihat banjir seteruk ini sejak Julai 2012 apabila 79 terbunuh dan puluhan ribu dipindahkan. Kali ini ia jauh lebih besar daripada sebelum ini. Ini adalah bencana alam di mana tiada apa yang boleh anda lakukan, kata penduduk setempat yang ditemui di luar hospital. Hari ini penyiar televisyen kerajaan CCTV berkata hujan mengorbankan sekurang-kurangnya 11 penduduk di Beijing. 2 daripadanya adalah pekerja ketika bertugas menyelamat dan memberi bantuan. 13 masih hilang manakala 14 lagi ditemui selamat, sementara di wilayah jiran Hebei 9 terbunuh dan 6 hilang. 2 lagi mangsa dilaporkan ditemui di timur laut wilayah Liaoning pada Ahad lalu. Menurut laporan CCTV, Presiden China Xi Jinping menggesa segala usaha menyelamat dilakukan segera terhadap mangsa yang hilang atau terperangkap. Menurut akhbar Global Times milik kerajaan, lebih 100,000 penduduk yang dianggap berisiko di seluruh Beijing sudah dipindahkan. Pihak berkuasa juga memperuntukkan 110 juta yuan atau 69.584 juta ringgit untuk kerja bantuan bencana di ibu negara dan wilayah sekitarnya, menurut CCTV. Sekurang-kurangnya 9 orang terbunuh pada Khamis dalam operasi polis yang menyasarkan kumpulan penjenayah di kompleks kawasan setinggan di sini, kata pihak berkuasa. Ia insiden terbaru dalam siri serbuan pasukan keselamatan yang membawa maut di seluruh Brazil. Polis negeri Rio berkata pegawai membalas tembakan selepas diserang ketika serbuan ke atas mesyuarat oleh pemimpin jenayah terancang di kumpulan favela Complexo de Peña di sebelah utara bandar itu. Kematian terbaru berlaku di tengah-tengah gesaan yang semakin meningkat untuk siasatan bebas terhadap dakwaan penderaan polis di Brazil, di mana pasukan keselamatan telah menghadapi tuduhan pencabulan hak asasi manusia dalam perang mereka dengan kumpulan dadah bersenjata lengkap. Sekurang-kurangnya 42 orang terbunuh dalam operasi polis terhadap kumpulan dadah di seluruh Brazil sejak 6 hari lalu, termasuk 14 di negeri Sao Paulo dan 19 di negeri Timur Laut Bahia. Polis di Rio berkata operasi terbaru itu dibuat selepas pegawai menerima risikan mengenai pertemuan peringkat tinggi oleh ketua kumpulan. Pertempuran berlaku apabila pasukan polis diserang oleh lelaki bersenjata di tempat kejadian, kata mereka dalam satu kenyataan. 11 suspek cedera dan dibawa ke hospital, katanya. 9 daripada mereka meninggal dunia akibat kecederaan. Seorang anggota polis turut cedera dan berada dalam keadaan stabil. Taufan Kanun yang membawa ribut hujan membadai wilayah Okinawa, Jepun pada Rabu menyebabkan 2 lagi kematian pada Khamis, lapor Xinhua. Menurut seorang pegawai, kanun taufan ke-6 yang membadai pada tahun ini turut menyebabkan 24% isi rumah terputus bekalan elektrik. Seorang wanita berusia 89 tahun di bandar Uruma meninggal dunia akibat melecur selepas lilin yang digunakan ketika bekalan elektrik terputus menyebabkan kebakaran.
Pada Rabu, seorang lelaki berusia 90 tahun meninggal dunia di hospital selepas terperangkap di bawah runtuhan garaj di kediamannya sehingga tengah hari Khamis, kira-kira 61 orang cedera. Lampu isyarat juga tidak berfungsi di beberapa kawasan di Okinawa menurut media tempatan. Sekurang-kurangnya 314 penerbangan dan lebih 40,000 penumpang terjejas, lapor penyiar nasional NHK. Ribut itu mempunyai tekanan atmosfera 940 hektopascal di tengah putarannya, membawa angin 5 meter sesaat, kata agensi meteorologi Jepun atau JMA pada Khamis. Pihak berkuasa menggesa orang ramai di Okinawa supaya berjaga-jaga ketika taufan kanun menghampiri pulau Miyakojima. Sementara itu, pegawai cuaca berkata jumlah hujan hingga Ahad di Hokkaido boleh melepasi purata bulanan pada Ogos, manakala Okinawa dan pulau Amami Oshima di wilayah Kagoshima diramal mengalami hujan lebih lebat. Agensi cuaca juga menggesa orang ramai supaya berwaspada terhadap peningkatan paras air sungai serta banjir di kawasan rendah. Sekurang-kurangnya 56 orang terbunuh dalam satu letupan di Pakistan semasa perhimpunan anjuran Parti Islam pada Ahad lalu. Lebih 100 orang turut cedera dalam kejadian yang berlaku di daerah Bajau, tempat Jamiah Ulama Al-Islam Al-Fazal atau JUIF mengadakan mesyuarat. Polis menemui bukti menunjukkan letupan itu kemungkinan serangan bunuh diri. Operasi menyelamat telah selesai dan semua yang cedera telah dibawa ke hospital. Dalam pada itu, polis telah menerima amaran jumlah kematian mungkin meningkat lagi kerana 15 orang berada dalam keadaan kritikal. Setakat ini, pasukan keselamatan telah mengepung kawasan itu dan siasatan terhadap letupan sedang dijalankan. Perhimpunan politik itu adalah peluang untuk JUIF mengumpulkan sokongannya menjelang pilihan raya dijangka berlangsung akhir tahun ini. Gambar menunjukkan ratusan orang berkumpul di bawah kanopi apabila letupan berlaku berhampiran pentas. Seorang saksi berkata kemah itu runtuh, memerangkap ramai orang yang cuba melarikan diri. Imej yang disiarkan TV tempatan menunjukkan ambulans membawa mangsa-mangsa yang cedera ke hospital, manakala polis mengesahkan mereka yang cedera parah telah diterbangkan dengan helikopter tentera ke Peshawar untuk rawatan segera. Pihak berkuasa telah mengisytiharkan kecemasan kesihatan di hospital daerah. Beberapa orang yang cedera parah telah menunggu di lorong-lorong klinik kesihatan yang bergelut untuk menghadapi jumlah korban yang tinggi. Seorang pemimpin wilayah JUIF, Maulana Ziaullah, terbunuh dalam letupan itu, kata polis. JUIF adalah parti politik agama utama dan membentuk sebahagian daripada gabungan kerajaan di Parlimen Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam mereka yang bertanggungjawab sebagai pengganas yang mensasarkan mereka yang bercakap untuk Islam, Al-Quran dan Pakistan, dan memberi amaran mereka yang terlibat akan berdepan dengan hukuman sebenar. Untuk menggalakkan penduduk Abu Dhabi memilih tunggangan tanpa pemandu, UAE menawarkan perjalanan percuma di sekitar Saadiyat dan Pulau Yas menaiki model autonomi berteknologi tinggi dengan kerjasama WeRide, sebuah syarikat teknologi pemanduan autonomi antarabangsa. Pusat pengangkutan bersepadu ITC negara mengembangkan armada tanpa pemandunya dengan harapan dapat menyepadukannya ke dalam rangkaian pengangkutan nasionalnya. Pertama kali diperkenalkan pada 2021, perkhidmatan autonomi itu menghabiskan lebih daripada setahun menguji operasinya di jalan raya UAE, dilengkapi dengan penderia, 10 kamera dan seorang pegawai keselamatan di tempat duduk belakang. WeRide memastikan kenderaannya selamat. Di dalam kenderaan, kami juga mempunyai butang kecemasan. Jika kami menghadapi kecemasan atau pelanggan atau pegawai keselamatan akan menekan butang untuk menghentikan kenderaan, kata pengarah teknikal WeRide di MENA, Yufi Gao.
Sekurang-kurangnya 17 orang pekerja maut dan 3 lagi cedera selepas kren tumbang di tapak pembinaan jalan raya di negeri Maharashtra, Barat India pada Selasa menurut pegawai. Tragedi itu berlaku berhampiran Shahpur di daerah Thane, kira-kira 71 km ke timur laut Mumbai. Pasukan Pencegahan Bencana Kebangsaan NDRF India dikejarkan ke tempat kejadian. Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan, kata pegawai kanan NDRF Sarang V. Kurvi. Menurut NDRF, 17 mayat ditemukan di tempat kejadian. 3 yang cedera telah dipindahkan ke hospital berdekatan, lapor Xianhua. Menurut pasukan tindak balas bencana kebangsaan NRDF, kren itu jatuh menghempap binaan konkrit sehingga menyebabkannya berkecai dan mengenai sejumlah pekerja di lebuh raya Samruddhi di negeri Maharashtra. Lebuh raya Samruddhi menghubungkan Mumbai dengan bandar Nagpur. Dalam pada itu, Perdana Menteri Narendra Modi menzahirkan ucapan takziah mengenai insiden tersebut. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV.